Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UDM Sanjungan Bangsa kepada semua. Hari ini saya akan berkongsi tentang sejarah pendidikan dan definisinya. Umum mengetahui bahawa sebelum kedatangan kuasa penjajah, pendidikan tanah Melayu berbentuk muka formal dan tidak memberatkan perkembangan pelajar-pelajar. Hal ini demikian kerana corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajian Al-Quran, tingkah laku dan sebagainya. Pendidikan bukanlah milik mereka yang kaya, bukan pula kekuatan mereka yang cerdas. Pendidikan adalah milik mereka yang mahu belajar, mencari kebenaran, menemukan kekuatan dan membawa perubahan. Pendidikan berkualiti sangat efektif bagi menentang kemiskinan, membina demokrasi serta membina masyarakat yang sejahtera. Menurut 1992, pendidikan yang berkualiti juga memberi kuasa kepada individu, menunjukkan jalan ke arah penyempurnaan diri serta meluaskan pandangan. Pendidikan yang berkualiti juga merupakan suatu konsep yang dinamis serta berkembang dalam mengikut masa dan berubah dalam konteks sosial, ekonomi dan persekitaran. Salah satu kepentingan pendidikan berkualiti dan sama rata ialah untuk merapatkan jurang sosial. Sebagai sebuah negara yang aman dan damai, kita tidak mahu berlakunya diskriminasi ke atas pelajar yang berbeza agama maupun berbeza warna kulit, kerana ini bisa mengancam keamanan sesebuah negara. Sebaliknya, kita menginginkan perpaduan yang kukuh di dalam negara demi menjaga kedaulatannya. Seperti yang termaktub di dalam Laporan Razak 1956, Tun Abdul Razak mencadangkan untuk mewujudkan sekolah kebangsaan di mana bahasa Melayu menjadi bahasa pengantarnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesefahaman antara pelajar yang berbilang kaum untuk mencetuskan idea-idea ke arah kecemerlangan. Dan idea ini masih digunakan pakai sehinggalah hari ini. Oleh itu, jelaslah bahawa pendidikan berkualiti dan sama rata ini boleh merapatkan jurang sosial. Antara isu atau cabaran dalam membentuk pendidikan yang berkualiti ialah kelemahan peranan guru. Kemahiran seorang guru terletak pada pendekatan pedagogi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Seorang guru yang sukar mengawal bilangan pelajar yang terlalu ramai dalam sebuah kelas akan menyebabkan pengajaran dan pembelajaran kurang efektif. Apabila mereka sukar mengawal, mereka tidak dapat mengenal dengan baik dan memberi sepenuh perhatian terhadap setiap jenis murid mereka, tidak mengira agama, bangsa, kepandaian dan lain-lain. Hal ini penting untuk memberikan satu pendidikan yang sama rata terhadap setiap pelajar. Terdapat juga segelintir guru yang bersikap pilih kasih terhadap anak murid mereka. Contohnya, seorang guru yang hanya beri perhatian kepada pelajar yang pandai dan menganggap pelajar yang kurang pandai itu adalah pelajar yang tidak akan berjaya. Terdapat beberapa langkah dalam membentuk pendidikan yang berkualiti. Antaranya ialah yang pertama, melaksanakan sistem peperiksaan yang seragam. Ini adalah kerana para pelajar yang ingin berpindah sekolah tidak akan terganggu pelajarannya, di samping mewujudkan kepribadian yang sama rata. Yang kedua ialah bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Ini adalah kerana bahasa merupakan tali penghubung terpenting dalam mewujudkan sesuatu perpaduan kaum. Dengan mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dan juga wajib lulus bagi mata pelajaran bahasa Melayu, ini dapat menyelaraskan sistem pendidikan di Malaysia. Di samping dapat mengejarkan jurang dan perbezaan walaupun berlainan kaum. Dengan menggunakan satu bahasa sahaja, komunikasi akan lebih efektif dan berkesan. Secara kesimpulannya, pendidikan berkualiti merupakan perkara yang agak penting dalam melahirkan insan yang hebat. Bukan sahaja daripada segi ilmu, malahan dari segi sahsiah, emosi dan disiplin diri yang utuh. Bagi faktor ketidaksamarataan, ianya bukan sahaja diukur daripada segi warna kulit, malahan tahap kepandaian seorang pelajar juga akan terjerumus pada faktor tersebut. Faktor ini perlu dibendung kerana banyak mendatangkan kesan yang negatif kepada pelajar dan yang lebih teruk akan mengurangkan kualiti pendidikan di Malaysia. Saya petik kata-kata daripada Presiden Afrika Nelson Mandela.
Beliau berkata, pendidikan ialah senjata yang paling utuh di dunia. Dengan pendidikan, anda mampu mengubah keseluruhan dunia.